Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani memasuki tahun baru 2023. Kita dikejutkan dengan pergolakan politik terbaru di negeri di bawah Bayu, iaitu di negeri Sabah, dan menjelang tahun baru Cina pada hujung bulan ini, pastinya ia menambah drama apa yang sedang berlaku, walaupun beberapa langkah sudah pun diambil sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat persekutuan. Dan yang terkini semalam sendiri apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turun sendiri ke Kota Kinabalu berjumpa dengan Ketua Menteri Datuk Seri Haji G selepas selesai urusan lawatan rasmi ke Jakarta, terus ke Kota Kinabalu untuk melihat, untuk mendengar dan juga memberikan beberapa pandangan bagaimana isu politik negeri Sabah ini wajar diselesaikan dengan segera. Begitu juga Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berjumpa dengan Pengerusi Barisan Nasional Sabah Datuk Seri Bong Motaradin, dan tetapi hingga ke saat ini tidak ada kenyataan, tidak ada penyelesaian tuntas sama ada dari pimpinan yang mencetuskan pergolakan ini, sama ada dari peringkat negeri Sabah iaitu Datuk Seri Bong Motaradin yang menarik semula sokongan yang diberikan kepada Ketua Menteri Sabah. Begitu juga sebahagian daripada anggota BN dan UMNO yang memberikan sokongan tidak berbelah bagi kepada Datuk Seri Haji G. Begitu juga Datuk Seri Syafiq Abdal memberikan kenyataan sebelum ini bahawa Ketua Menteri perlu membuat kenyataan, perlu membuat pendirian bahawa beliau tidak lagi mendapat majoriti di Dewan Undangan Negeri Sabah. Tetapi apakah penyelesaiannya? Jadi Rahizal Shah Abdul Karim, pensyarah kanan Fakulti Pentadbiran Sains Polisi, Fakulti Pentadbiran dan juga Sains Polisi UiTM Sabah, sehingga hari ini adakah ia akan menjadi titik noktah dalam masa yang terdekat ataupun konflik ini akan berterusan, mungkin memakan masa sedikit lagi? Ya, kalau dalam politik Sabah ni yang penuh dengan turun naik dia, saya ingat kalau kita menggunakan perkataan nokta tu, tidak ada nokta. Di Sabah ni politik dia politik koma Ya, dia koma, dia reda sebentar, lepas itu kita ada nokta. macam-macam. Ya. Tidak ada nokta. Kalau untuk kita, kalau bagi mereka di luar sana merasakan bahawa ini adalah penghujungnya ataupun sekiranya kerajaan perpaduan seperti apa yang disyorkan oleh Perdana Menteri benar-benar dilaksanakan oleh Ketua Menteri, sekiranya mereka rasakan ada nokta, bagi saya tidak ada, cuma mungkin akan meredakan dan konflik itu semestinya akan berterusan. Walaupun sekarang kalau kita tengok majoriti berpihak kepada Ketua Menteri Sabah, dan beliau telah pun berjumpa dengan TYT, dan saya ingat TYT pun tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan. Maksudnya TYT bersetuju bahawa majoriti itu masih ada, dan Ketua Menteri Sabah tu ataupun Datuk Haji G masihlah Ketua Menteri yang sah dan tidak hilang majoriti seperti apa yang dikatakan oleh Warisan dan juga BN. Jadi saya akan melihat dalam beberapa hari ini mungkin akan berlaku rombakan, dan pada hari ini pun dua rang undang-undang yang penting dibentangkan dan telah pun diluluskan, dan malangnya kedua-dua pihak daripada UMNO termasuk 5 orang ahli Dewan Undangan Negeri yang menyokong Ketua Menteri hadir, begitu juga dengan daripada Parti Warisan juga tidak hadir, dan ini bagi saya dia menghantar satu tanda yang tidak baik kepada masyarakat di luar, kerana khususnya kepada Warisan contoh dari mana mereka sering melaung-laungkan tentang hak-hak Sabah. Dan saya baca juga kenyataan media yang dikeluarkan oleh Presiden Warisan, mereka bersetuju tapi tidak hadir. Bagi saya itu suatu yang agak parti-parti, pemimpin parti baik di peringkat UMNO, Ketua Perhubungan UMNO Datuk Bong dan juga Datuk Syari menyatakan selepas perjumpaan dengan Perdana Menteri tentang kerajaan unity. Tetapi dalam sidang pada hari ini tidak nampak seolah-olah benda itu berlaku. Dan di masa yang sama mereka juga hendakkan supaya kerajaan unity itu ditubuhkan. Tetapi mengeluarkan statement dengan menyatakan bahawa kita tidak dapat hadir kerana ada persidangan UMNO. Yang satu lagi tidak dapat hadir kerana kita tunggu dulu kerajaan unity ini terbentuk. Jadi bagi saya ini suatu yang menyukarkan proses untuk bergerak ke depan, untuk mencari koma itu tadi, bukan nokta Tuan Haji, untuk koma supaya boleh meredakan keadaan buat masa ini. Ya, Perdana Menteri semalam juga mengungkap bahawa sidang hari ini amat penting untuk Don Sabah membuat keputusan berkaitan dengan RUU berkaitan
bekalan gas dan juga Suruhanjaya Tenaga Sabah yang selama ini diperjuangkan oleh Sabah dan sudah pun diselesaikan di peringkat negeri Sarawak. Tetapi dengan kehadiran sekitar 43 ahli dewan sahaja berbanding sepatutnya 79 itu. Tetapi yang dilaungkan Kerajaan Perpaduan, yang dilaungkan Kerajaan Unity. Tetapi apabila hal yang sentiasa dilontarkan, yang sentiasa diperjuangkan dan didesak dilaksanakan di peringkat negeri Sabah oleh Kerajaan Persekutuan, dan tak lama lagi pihak Persekutuan akan mengagihkan lagi kuasa, iaitu projek-projek yang bernilai 40 juta ke bawah, 50 juta ke bawah untuk diselesaikan di peringkat JKR Sabah dan juga JKR Sarawak. Nampaknya agak kontradik daripada apa yang mereka laungkan, tetapi untuk kepentingan Sabah mereka tidak hadir di Dewan pada hari ini. Kalau kita tengok kepada apa yang berlaku dalam beberapa hari ini dan juga alasan-alasan yang diberikan mengenai mengapa mereka tidak menyokong. Pertama sekali adalah alasan mengenai daripada segi peruntukan undang-undang perlembagaan yang dikatakan ini sebabnya kenapa mereka menarik sokongan. Tapi bagi saya ini satu hujah yang tidak begitu kuat kerana interpretasi tentang perlembagaan ataupun khususnya peruntukan 67 ni unik Tuan Najib, tidak ada di negeri-negeri lain. Ya. Kerana di mana dia menyatakan ketua parti itu parti majoriti itu adalah ketua menteri kenalah dipilih daripada parti yang mendapat majoriti. Jadi mereka menyatakan kerana ketua menteri tidak mendapat majoriti, maka dengan itu ini bertentangan dengan perlembagaan. Tapi apa yang menariknya Tuan Haji, mereka tidak pula membawa kes ini ke mahkamah. Ya. Tidak pula membawa kes ini ke mahkamah. Kalau betul-betul mereka merasakan ada berlaku pelanggaran serius, kenapa tidak dibawa? Itu yang pertama. Kedua, mereka menyatakan bahawa perjanjian ataupun UMNO menyatakan, BN Sabah menyatakan perjanjian dilanggar. Tidak dinyatakan apa perjanjian yang dilanggar sebenarnya. Dan saya ingat pada kemarin Dato' Hamzah daripada Bersatu datang ke Sabah dan menyatakan beliau ada kandungan perjanjian tersebut dan beliau akan akan mungkin di masa akan datang akan make it public, umum untuk menyatakan apa perjanjian. Kerana ini yang rakyat bertanya-tanya, dan bagi saya di pihak kerajaan, di pihak rakyat ataupun pengikut-pengikut baik di peringkat warisan ataupun BN, apa yang mungkin mereka tanya-tanya adalah apakah sebenarnya niat ataupun motif untuk menarik sokongan ini? Adakah ini betul kerana terdapat ada dasar-dasar kerajaan GRS yang begitu menjejaskan kepentingan Sabah? Adakah berkaitan dengan polisi? Kerana ini tidak kedengaran. Tapi lebih kepada pelanggaran perjanjian di BN dan juga isu berkaitan dengan perlembagaan yang tidak begitu kuat. Jadi bagi saya, walaupun kerajaan GRS itu bukan satu yang sempurna, terdapat juga kepincangan dan terdapat isu-isu berkaitan dengan pendekatan polisi dasar yang dilakukan oleh kerajaan GRS. Tetapi bagi saya, untuk kita menukar kerajaan, perlulah ada satu hujah yang kuat. Kalau kita lihat di peringkat nasional, Tuan Haji, apa yang berlaku pada era Tan Sri Muhyiddin ataupun Ismail Sabri, khususnya Tan Sri Muhyiddin, walaupun kita boleh debat tentang sama ada hujah untuk supaya beliau tu mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada ketika itu valid ataupun tidak, tetapi isu yang mereka lontarkan pada kita berkaitan dengan polisi, mengenai dengan pengurusan COVID, mengenai pengurusan ekonomi yang bagi mereka tidak puas hati. Di Sabah tidak kedengaran mengenai hal ini. Tidak ada disebut satu pun yang bahawa kami menarik sokongan kepada kerajaan kerana polisi ini menjejaskan rakyat Sabah, kerana bantuan ekonomi yang diberikan tidak mencukupi. Tidak kedengaran. Tapi yang dikatakan adalah melanggar perjanjian. Perjanjian apa kita tidak tahu. Adakah ini berkaitan dengan jawatan-jawatan? Sebab itu apa yang saya katakan, sebenarnya apa yang menyedihkan dalam konteks politik di Sabah, bukan saja yang berlaku pada hari ini dan sebelum-sebelum ini sekalipun, adalah pelaku-pelaku politik itu di mana mereka lebih mementingkan kuasa. Dan saya faham, kerana ini juga melibatkan survival. Contohnya bagi parti warisan, mereka result keputusan pada PRU baru-baru ini tidak berpihak kepada mereka. Banyak yang pandai, amat tidak menyebelahi mereka. Jadi mereka tahu peluang mereka untuk election akan datang bergantung kepada sejauh mana mereka aktiviti ataupun dana untuk mereka mengembangkan aktiviti-aktiviti mereka. Dan salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan menjadi kerajaan. Begitu juga dengan di pihak UMNO. Kalau kita lihat episod ini seolah-olah
menunggu waktu sahaja apabila mereka mempunyai peluang untuk menjatuhkan kerajaan Datuk Seri Haji G, dan mereka ternyata membuat satu tindakan seolah-olah ambush di ketika macam Rahizal kata tidak ada isu, tak ada isu pentadbiran, tak ada isu ekonomi, tak ada isu polisi, tetapi tidak semena-mena di peringkat persekutuan seolah-olah sudah selesai. Nampaknya hampir 2 bulan di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar, kerajaan perpaduan yang kita pada awalnya agak sangsi dapat membentuk satu kerajaan yang padu, yang mantap, tetapi nampaknya berjalan dengan lancar, tetapi di Sabah begitu jadinya. Adakah ini juga memberi refleksi bahawa bagi pimpinan politik terutamanya yang menentang Datuk Seri Haji G, mereka ingin membunuh terus karakter bersatu di dalam politik negeri Sabah? Adakah begitu? Ya, kalau kita balik kepada apa yang saya katakan tadi, Tuan Haji, warisan tahu, sekarang dahulunya mereka sering menggunakan label bahawa mereka adalah parti lokal yang besar banding dengan parti-parti lain. Dan itu benar pada sebelum-sebelum ini, ya, di mana warisan boleh dianggap sebagai satu parti Sabah-based parti, parti yang berasaskan negeri yang besar berbanding dengan parti-parti lain. Parti lain PBS, STAR dan lainnya agak kecil daripada segi bilangan komposisinya. Tetapi dengan kehadiran GRS di mana dia dapat menggabungkan semua, warisan rasa tergugat. Jadi ia ada berkaitan dengan survival. Begitu juga dengan UMNO Sabah, Tuan Haji. Mereka melihat kepada keputusan apa yang berlaku di Semenanjung. Walaupun UMNO Sabah ataupun BN Sabah, keputusan dia agak sederhana, tidaklah begitu cemerlang berbanding dengan apa yang direkodkan di Semenanjung. Tetapi begitu juga halnya pada PRU sebelum ini. Kalau berbalik kepada isu yang kerajaan perpaduan ni, apa yang saya ingin katakan di sini, kedua-dua mereka Datuk Bong dan juga Datuk Syafiee menyatakan mereka menyahut cabaran ataupun menyahut cadangan Perdana Menteri untuk menubuhkan kerajaan campuran. Persoalan saya begini, apakah mereka tidak boleh bekerjasama dengan kerajaan yang ada tanpa menjadi sebahagian daripada kerajaan? Dan ini merujuk kepada parti warisan. Kita letak dulu UMNO. UMNO walaupun secara apa yang berlaku dalam tempoh beberapa hari ini, tapi UMNO Sabah secara resminya sebenarnya adalah sepakatan dengan JRS. Persoalan dia warisan. Walaupun warisan memberi sokongan di peringkat federal, tapi tidak bolehkah mereka menjadi pembangkang di Sabah tetapi memberi sokongan supply and confidence? Ya, CSA. Jadi contoh dia Haji. Mereka boleh menjalankan peranan sebagai pembangkang, tetapi di masa yang sama sekiranya ada rang undang-undang yang memberi kebaikan, contoh seperti apa yang berlaku hari ini, mereka memberikan sokongan. Tapi sekiranya ada benda yang tidak bertentangan, mereka menyuarakan pandangan ataupun memberi komen yang sebaiknya. Kerana kalau semualah apa yang berlaku sekarang ni, tuan, contohlah kita andaikanlah Ketua Menteri menyahut cadangan ni dan membentuk kerajaan perpaduan, siapakah pembangkang di Sabah? Tidak ada pembangkang di Sabah. Dan saya tahu perpaduan itu penting, tetapi kita mahu juga jangan tidak ada ruang untuk check and balance itu dimatikan. Ya. Kita perlu ada ruang untuk check and balance. Dan ini yang penting. Ini yang kadang-kadang yang saya nampak, kadang-kadang kita sering melaungkan kerajaan perpaduan. Dan kalau kita betul-betul matang, kenapa kita tidak boleh menjadi pembangkang yang berwibawa? Maksudnya kita menyokong bila perlu dan kita menentang bila kita merasakan berlaku penindasan. Kenapa ini tidak boleh berlaku kalau kita betul-betul matang? Kalau betul-betul pemimpin politik Sabah ni matang, kenapa ini tidak boleh berlaku? Ini yang bagi saya mengecewakan ramai rakyat di luar sana. Jadi kalau bekerjasama tu tidak semestinya menjadi sebahagian dari kerajaan. Ini sekarang pandangan, untuk kita bersama anda, kita kena bersama anda menjadi kerajaan. Barulah. Kalau tidak boleh kita bekerjasama. Sebenarnya di negara-negara lain, dan kita telah pun bincangkan benda ini sebelum-sebelum ini, Tuan Haji. Di negara lain, kamu boleh menjadi pembangkang, tapi di masa yang sama menyokong polisi-polisi agenda yang memberi kebaikan kepada negara. Jadi kenapa pembangkang di Sabah tidak boleh menjalankan peranan tersebut? Dan tunggu saatnya apabila tempoh kerajaan itu sudah tamat, maka dengan itu bersainglah semula. Betul. Compete semua sama sendiri.
Ya, Rahizal, dalam hal ini kemungkinan mereka melihat ruang untuk menjadi sebahagian daripada kerajaan itu lebih banyak manfaat berbanding mereka menjadi pembangkang, kerana banyak lagi kuasa-kuasa yang sudah pun diberi komitmen oleh Perdana Menteri untuk diserahkan kepada Sabah dan Sarawak dalam memenuhi komitmen MA63 itu, dan mereka yakin pentadbiran ini, kerajaan perpaduan di bawah pentadbiran Perdana Menteri ke-10 ini akan melunaskan janji-janji itu, dan ada portfolio tertentu di bawah timbalan Perdana Menteri kedua, di bawah Menteri Tugas-Tugas Khas iaitu berkaitan dengan Sabah dan Sarawak, iaitu yang datang dari JRS. Jadi maksudnya mereka tahu inilah ruang. Banyak belanjawan, banyak pertukan-pertukan yang sebelum ini di peringkat Kota Kinabalu dan juga Kuching tidak dapat diselesaikan akan dianugerahkan, akan diserahkan oleh federal ke peringkat Kota Kinabalu dan juga Kuching. Jadi mereka sudah lihat ruang ini dan mereka ingin melakukan persiapan menjelang pilihan raya umum yang akan datang ataupun pilihan raya negeri yang akan datang. Jadi mereka wajib berada dalam kerajaan. Adakah terlampau mudah kalau kita ingatkan orang politik ni tak habis-habis berkaitan dengan wang, projek, berkaitan dengan kuasa berbanding apa yang mahu diberikan kepada rakyat Sabah keseluruhannya? Sebab itulah Tuan Haji, apa yang berlaku sekarang di Sabah ni, ramai yang beranggapan bahawa kenapa mereka beranggapan bahawa ini semua tidak ada kaitannya dengan dasar, tidak ada kaitannya dengan kepimpinan lemah dan sebagainya, tapi lebih kepada untuk mendapat kuasa supaya dapat memberi keuntungan kepada parti itu tadi. Contoh dia, apabila kita lihat dalam sejak Perdana Menteri sejak PRU dan sejak Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, beliau telah mengumumkan beberapa banyak perkara yang bagi saya secara pribadi dan juga di kalangan penganalisis beranggapan suatu yang sebelum ini tidak mampu dilakukan oleh Perdana Menteri lain. Dan apa yang berlaku pada hari ini, di mana rang undang-undang berkaitan dengan gas ni tadi dibentangkan dan memberi kuasa kepada kerajaan negeri, ini sesuatu yang bagi saya, kalau kita tengok daripada tempoh beberapa bulan, agak cepat. Betul. Ramai yang mula-mula skeptik dengan Datuk Seri Anwar apabila menyatakan, saya bagi tempoh selama sebulan untuk kita, dan beliau mengumumkan sesuatu yang substantif. Dan perkara substantif kedua yang bagi saya yang banyak menimbulkan excitement, keterujaan di kalangan pemimpin-pemimpin adalah apabila Datuk Seri Anwar ataupun Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kewangan bersetuju untuk menurunkan kuasa 50 juta itu tadi. Ini bagi saya ini memberi satu dana yang cukup besar kepada negeri Sabah, di mana ia dapat mempermudahkan, mempercepatkan proses itu. Walaupun sebenarnya secara peribadi saya beranggapan walaupun penurunan kuasa ni daripada segi pengurusan dana di bawah 50 juta ni baik, namun saya juga risau sekiranya tidak ada sistem yang bagus diletakkan di peringkat negeri, maka kenapalah diberi 1 bilion sekalipun. Wang ni tidak akan sampai ke rakyat sekiranya tidak ada sistem yang telus dalam mengurus dana ni. Jadi apabila ini berlaku, Tuan Haji, jadi rakyat melihat tiba-tiba ada gerakan untuk menukar kerajaan, dan ditambah dengan apa yang saya katakan tadi, alasan yang tidak begitu kukuh, jadi rakyat pun mula membuat kesimpulan bahawa ini semua adalah permainan politik kerana untuk mendapatkan kuasa, untuk mendapatkan dana kewangan dan seumpamanya, dan tidak dapat disalahkan rakyat kerana bersifat sedemikian. Kalau kita tengok di social media, kita tengok komen-komen, rakyat Sabah semua dengan komen-komen yang lucu, ini politik biasalah, ini duit nak datang sudah, duit daripada federal dan nak masuk sudah, sebab itu semua nak jadi ketua menteri dan seumpamanya. Inilah sentimen yang ada di bawah. Rakyat melihat ini bahawa cuma untuk memberi kepentingan kepada pemain-pemain politik. Saya juga ingin menambah sedikit, Tuan Haji. Kalau kita tengok sekarang ini, baru-baru ini Datuk Seri Anwar juga telah pun mengarahkan setiausaha kerajaan untuk mengeluarkan arahan menarik balik lantikan semua GLC yang ada di Sabah. Jadi bagi yang ada di Semenanjung, bagi saya ini juga adalah satu perkara yang wajar, dan Datuk Seri Ajiji patut mengambil peluang ini. Kerana selama ini ahli politik selalu mereka bergantung kepada jawatan. Jawatan GLC dan seumpamanya, dan kadang-kadang siapa pun yang menjadi ketua menteri, siapa yang menjadi pemimpin sebuah negeri, mereka tidak ada option untuk meneruskan legasi budaya ni tadi, iaitu meletakkan apa. Tapi dengan adanya
dengan adanya GRS ni menjadi sebahagian daripada kerajaan di peringkat pusat, dan peringkat pusat pula telah pun memberikan arahan bahawa GLC di peringkat pusat tidak mengandungi ahli politik, maka dengan ini juga benda yang serupa boleh dilakukan. Jadi contohnya di Sabah baru-baru ini, antara isu yang disebut oleh UMNO Sabah adalah pemecatan adun Datuk Saleh Said Keruak sebagai pengerusi Khazanah Sabah, iaitu satu agensi pelaburan yang besar di Sabah. Bagi saya ini sepatutnya dipanjangkan kepada semua. Bukan saja kepada ini, tapi dipanjangkan semua. Kalau betul lah kerajaan ini, Datuk Seri Haji G ini adalah kerajaan yang betul-betul bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar, maka sepatutnya dasar-dasar yang baik, dasar-dasar melibatkan governance yang takbir urus ataupun takbir kelola yang bagus, perlulah juga dipatuhi, dan ini dapat mengurangkan pening kepala. Jadi sekurang-kurangnya Ketua Menteri boleh menyatakan, saya tidak mau buat demikian, tapi kerana Perdana Menteri pun buat demikian, maka dengan itu saya pun sepatutnya kalau Perdana Menteri dengan mengarahkan agar GLC itu tidak terdiri daripada ahli politik, yang mana GLC di peringkat federal lagi lah Tuan Haji, dengan berbilion-bilion dana yang besar gitu, boleh lakukan, kenapa tidak di peringkat negeri? Jadi dengan itu dapat mengurangkan jawatan-jawatan pergelutan. Bagi Rahizal secara peribadi dan juga melihat sentimen rakyat negeri Sabah sekarang di Kota Kinabalu dan juga seluruh negeri Sabah, kalau kerajaan perpaduan itu yang diunjurkan oleh Perdana Menteri itu dapat direalisasikan, apakah bentuknya, apakah modelnya, apakah gabungannya, supaya kita lihat ada keterangkuman di situ? Ya, kalau kita nampak buat masa ni, contoh kalaulah sekiranya ini berlaku, saya tidak nampak bagaimana mungkin Datuk Bong ataupun mereka yang terlibat secara langsung, diketahui umum terlibat dalam percubaan untuk menggantikan kerajaan ini, akan berterusan berada di dalam kabinet. Bagi saya, itu satu yang sukar buat masa ini. Jadi perlu mungkin di peringkat UMNO, sekiranya betul-betul kerajaan perpaduan ini perlu diteruskan, di peringkat UMNO pusat perlu memberi panduan kepada negeri, ataupun dan negeri juga perlu berbesar hati. Mungkin tidak apa, mungkin Datuk Bong kita letakkan ke tepi dahulu, tapi inilah peluang untuk kita memberi kepada adun lain daripada UMNO. Dan begitu juga daripada warisan. Dia tidak semestinya daripada presiden itu sendiri, tidak semestinya daripada timbalan, mungkin daripada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, warisan yang lain. Kalau betul benda ni tidak ada kaitannya dengan jawatan, sepatutnya mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri daripada warisan, mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri daripada BN ataupun UMNO boleh dilantik dalam kabinet. Dan bagi saya ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan dan dapat tidak menjejaskan keharmonian. Bayangkan Tuan Haji, kalau baru berlaku tiba-tiba masih lagi dikekalkan orang yang sama. Duduk bersama-sama. Ini Ketua Menteri, timbalan Ketua Menteri, orang yang jadi agak sukar ya di situ. Jadi kalau betul itu, bagi saya lah, kalau betul kerajaan perpaduan ini dapat dibentuk, maka yang pertama sekali pelaku-pelaku yang terlibat perlulah mengambil cuti dahulu dan bagilah ruang kepada rakan-rakan lain untuk menjadi sebahagian daripada kabinet. Itu yang pertama Tuan Haji. Yang kedua lagi, seperti yang saya sebut tadi, isu dia tentang kerajaan perpaduan ni dalam konteks Sabah khususnya, kalau benar-benar terjadi, tidak ada lagi pembangkang. Zero. Kosong, tidak ada pembangkang. Jadi di manakah check and balance tu tadi? Di sini saya syorkan seperti apa yang saya syorkan pada sebelum-sebelum ini dahulunya, iaitu memperkasakan Dewan Undangan Negeri itu tadi. Daripada segi penubuhan select committee yang mana melihat, mengawal kelola kerajaan ataupun setiap kementerian yang ada di Sabah tu tadi. Dan letaklah backbencher daripada setiap parti di setiap komiti tadi agar mereka dapat menjadi check and balance, dan juga penterlibatan rakyat bersama. Buatlah live, letak CCTV, letak supaya sesi-sesi itu dapat diikuti. Bukan saja sesi yang seperti apa yang berlaku di Dewan Utama, tetapi juga di Dewan-Dewan select committee ni tadi. Perbincangan di bilik-bilik mesyuarat ni supaya rakyat dapat terlibat sama. Itu bagi saya salah satu check and balance yang boleh dilakukan. Walaupun semua menjadi kerajaan, tidak berarti yang check and balance itu tidak boleh wujud. Betul. Terima kasih Saudara Rahizal Shah Abdul Karim, Pensyarah Kanan Fakulti Pentadbiran dan juga Sains Polisi UiTM Negeri Sabah. Itu saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Sekian, kita jumpa lagi.